berkenaan dengan bab pada menyatakan hamba daripada suatu kaum adalah termasuk daripada keluarga mereka. Maka kita habiskan sedikit lagi bahagian daripada hadis tersebut. Baginda Nabi SAW bersabda, pendukung kami adalah daripada golongan kami. Anak-anak saudara perempuan kami adalah daripada golongan kami. Hamba-hamba kita adalah daripada golongan kita. Dan kalian telah mendengar bahawasanya wali-waliku adalah daripada kalian yang bertakwa. Maksud wali adalah orang-orang yang dekat bagi junjungan besar Nabi SAW. Wali juga adalah bermaksud penolong ataupun pendukung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma syaa Allah la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al khairu kulluhu bi yadillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat limpah kurnia, taufik dan hidayah serta pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dapat kita bersama-sama berada di rumah Allah, beriktikaf di dalamnya dan menantikan masuknya waktu salat fardu Jumaat untuk sama-sama kita dengarkan pesan-pesan daripada khatib dan juga untuk kita dirikan salat fardu Jumaat secara berjamaah. Disempena Sayyidul Ayyam, hari penghulu kepada segala hari, hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Marilah sama-sama kita perbanyakkan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kita memperbanyakkan doa yang baik-baik, kerana pada hari ini ada satu saat yang Allah Ta'ala nak kabulkan doa hamba-hambanya. Maka perbanyakkan doa-doa baik kita. Janganlah kita jadi sebagaimana keadaan manusia-manusia hamba-hamba Allah yang lalai, yang mana apabila ditimpa dengan musibah ataupun kesusahan, panjang doa dan pengharapannya pada Allah. Tapi di waktu diberi akan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa dia pada Allah Taala. Kalau dalam hajat yang nak dimohon pada Allah Taala, nak diselesaikan daripada kesulitan tu, setengah jam doanya macam-macam kita minta pada Allah Ta'ala dengan penuh pengharapan, penuh khusyuk. Kalau dibuat solat hajat pun mungkin 12 rakaat solat hajatnya dibuat kerana dalam keadaan terdesak nak pohon pada Allah Ta'ala untuk lepaskan dia daripada kesusahan-kesusahan. Tapi begitulah manusia, kadang-kadang lupa dan lalai. Bila dah diberi dengan kesenangan, maka dia lupa. Lalu doanya pun tak semangat. Doanya pun kurang. Bahkan mungkin dalam keadaan yang santai-santai sangat. Kalau tengah sesak tu setengah jam doa tak rasa apa. Kalau tengah senang tu doanya pun sambil-sambil saja. Ya Allah, macam biasalah. Sama macam semalam. Macam itulah keadaan manusia yang lalai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa beri peringatan kepada kita. Diberi taufik untuk kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kerana hakikat hati yang mengingati Allah Ta'ala itu adalah hati yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah kita dengarkan sedikit beberapa hadis Nabi SAW. Sementara kita tunggu masuk waktu, kita sambung lagi pembacaan kitab Adabul Mufrad yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin.
Dalam bulan yang lalu, dalam tazkirah kita telah bacakan separuh daripada satu hadis yang panjang berkenaan dengan bab pada menyatakan hamba daripada suatu kaum adalah termasuk daripada keluarga mereka. Maka kita habiskan sedikit lagi bahagian daripada hadis tersebut. Baginda Nabi SAW bersabda, pendukung kami adalah daripada golongan kami. Anak-anak saudara perempuan kami adalah daripada golongan kami. Hamba-hamba kita adalah daripada golongan kita. Dan kalian telah mendengar bahawasanya wali-waliku adalah daripada kalian yang bertakwa. Maksud wali adalah orang-orang yang dekat bagi junjungan besar Nabi SAW. Wali juga adalah bermaksud penolong ataupun pendukung. Jadi orang yang dekat dengan Nabi SAW, walaupun tidak ada hubungan ataupun pertalian darah. Jadi kita kalau kita nak nasabkan diri kita dengan Nabi SAW atau nak buat connection dengan Nabi SAW, maka inilah satu-satunya ruang kalaupun kita tak ada darah keturunan Nabi SAW, iaitu hubungan ahlut tuqa, ahli taqwa. Orang yang bertakwa itu Nabi kata wali-waliku, orang yang dekat dengan aku, pendukung aku, termasuk sebahagian daripadaku, kata Nabi SAW. Dan pesan takwa ni pun kita tahu dah jadi rukun dalam pesanan khutbah. Rukun khutbah tu adalah pesanan takwa kepada seluruh kaum mukminin. Kalau tak khatib tak bagi pesan takwa tu, tak sah semayang Jumaat kita hari tu, kena tukar jadi semayang Zuhur saja. Jadi satu perkara kewajipan bagi khatib untuk memberikan pesan-pesan takwa. Maka kalau kita nak menasabkan diri kita kepada Rasulullah SAW, Nabi mengaku jadi golongan dia, Nabi mengaku jadi umat dia, maka kita bertakwa kepada Allah dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintah dan tinggalkan apa yang Allah larang. Maka sekiranya kalian bertakwa, kata Nabi SAW, kalian adalah wali-waliku. Jika tidak, maka kalian ambil perhatian. Maksudnya, jangan hanya berbangga-bangga dengan nasab, dengan kepimpinan, mungkin mewarisi kepimpinan Rasulullah SAW. Nasabnya ada darah keturunan Nabi, tapi tidak ada takwa. Maka jangan hanya berbangga-bangga dengan perkara itu pula. Jangan pula, kata Nabi, datang manusia dengan amalan-amalan baik mereka pada hari kiamat, sedangkan kalian datang dengan dosa-dosa kalian, lalu semua itu ditolak daripada kalian. Jadi merasa takut amalan ditolak ni adalah satu perkara yang baik. Sebab amalan anak-anak Adam ni bainar raddi wal qabul, di antara diterima ataupun ditolak. Kita ni melaksanakan amalan, banyak amal baik yang kita kerjakan. Harapan kita tu amal baik itu bainar raddi wal qabul lah. Dia masih lagi tertakluk di antara Allah terima atau Allah tolak. Jadi kita harapkan agar amalan kita tu diterima. Jangan kena ada rasa risau lah. Amalan kita tu takut buat ditolak. Antara sebab yang menyebabkan doa tertolak, kata Nabi SAW, adalah yang tidak disertakan dengan selawat. Maka setiap kali kita berdoa, sertakan sama-sama dengan selawat Nabi SAW. Dan antara sebab amalan kita tertolak pula, dua sebab. Sebab yang pertama adalah khilafus syariah, menyalahi kepada syariat Allah Ta'ala, itu pun tertolak. Yang kedua adalah tidak ada di dalamnya ikhlas, maka itu pun akan tertolak. Ini dua syarat utama kabul amal di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhlas macam mana pun tak kena cara dengan apa yang Allah perintah, tak jadi juga, Allah tolak juga. Semayang Jumaat ni sekali kita buat 6 rakaat, Allah terima. Banyak ni saya buat ni, usahanya bukan sikit. 6 rakaat saya buat, tapi bertentang dengan syariat. Syariat suruh buat 2 rakaat saja. Jadi buat 6 tak kena dengan syariat. Tapi saya ikhlas, tak kena lah ikhlas dekat situ, tak kena tempat dia sebab khilaf syariah. Ikut syariah molek dah. Tapi dalam hati ada riak, dalam hati ada takabur, dalam hati ada sum'ah.
buat betul dah, elok dah, 2 rakaat molek dah. Ya, tapi tujuan nak menunjuk pada orang, terasa diri tu macam orang soleh. Itu hati yang penuh dengan mazmumah. Pun boleh jadi Allah Ta'ala tolak juga. Jadi kita takut. Kalau tak ada takwa itu, apa yang kita lakukan tu jadi sia-sia. Orang lain semua datang bawa amalan yang banyak, amalan-amalan baik pada hari kiamat. Kita datang penuh dengan dosa saja. Wal'iyadu billah. Kena mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar menerima, kan? Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa qu'udana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana. Last sekali tu apa? Wa tammim taqsirana. Sempurnakan taksir, kecuaian, kelalaian, kekurangan, kelemahan kami ya Allah. Kami lemah. Kan minta diterima salat kami, puasa kami, ibadah kami, berdiri kami, duduk kami, sujud kami, rukuk kami, hati kami, khusyuk kami, semua tu minta Allah terima. Kan bahkan lepas doa pun kadang-kadang imam ucapkan, dah lepas habis amin doa imam tu, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, itu bahagian daripada doa juga tu. Moga-moga Allah terima daripada kami dan daripada kalian. Yang tukang doa pun harap doanya diterima, yang tukang aminkan pun harap doa orang yang minta tadi tu, imam tadi tu, diterima. Dan doa imam tu adalah untuk semua, untuk kita juga. Maka kita mengharapkan kabul daripada Allah Subhanahu wa taala dan disempurnakan kekurangan-kekurangan kita sebagai hamba yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menyeru, lalu bersabda, wahai manusia, sambil baginda mengangkat tangan baginda SAW dan meletakkannya ke atas kepala-kepala kaum Quraisy. Wahai manusia, sesungguhnya kaum Quraisy adalah pemegang amanah. Jadi ini adalah sabdaan Nabi SAW. Al-a'immah min Quraisy. Nabi kata ini orang-orang Quraisy ni akan jadi penyambung legasi aku, akan jadi pemegang amanah. Dan hadis inilah yang dibangkitkan semula oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mana para sahabat berkhilaf tentang siapa yang akan mengambil tampuk kepimpinan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat hari Isnin tapi dikebumikan 2 hari lepas tu. Iaitu hari Selasa malam Rabu. Lewat pengebumiannya. Kenapa? Sebab banyak benda yang tak clear, banyak benda yang tak jelas. Boleh baca kitab Syama'il Imam Tirmizi bab yang ke-54. Okay. Bab wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab Syama'il Imam Tirmizi rahimahullah dinyatakan bab wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni jadi confused banyak benda. Siapa yang akan ganti tampuk kepimpinan Nabi SAW? Di mana nak dimakamkan Rasulullah? Adakah nak disolatkan jenazah Nabi SAW? Macam mana cara nak solat? Nak dibawa, nak dimakamkan di mana? Macam-macam persoalan. Jadi orang-orang Ansar ketika itu sudah berkumpul untuk berbincang siapa di kalangan mereka, sebab mereka ahli Madinah. Madinah tu negeri mereka. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengingatkan kembali hadis Nabi SAW, al-a'immatu min Quraisy. Orang Quraisy adalah pemegang amanah sebagaimana sabda Nabi SAW. Jadi Nabi sabdakan sudah waktu hidup. Panduan untuk apa yang nak dilakukan oleh para sahabat setelah ketiadaan Nabi SAW. Khalifah yang 4 semua Quraisy, semua muhajir, semua bukan orang asal Madinah, bukan orang Ansar. Sayyidina Abu Bakar orang Quraisy, Sayyidina Umar orang Quraisy, Sayyidina Uthman orang Quraisy, Sayyidina Ali orang Quraisy. Semuanya adalah Quraisy. Khulafa ar-Rasyidun adalah keseluruhannya Quraisy. Dan itu telah pun diperakui oleh Nabi SAW waktu Nabi hidup. Jadi di sini Nabi SAW nak kenalkan keutamaan orang Quraisy. Sebahagian bangsa memang ada kelebihan dia.
Dan kita tidak boleh merendahkan khususnya bangsanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quraisy memang ada kelebihan, ya. Dipanggil, dan Nabi SAW juga nak kita buat macam tu, mengenali keutamaan atau kelebihan yang ada pada orang lain. Nabi pernah bersabda kan, anzilin nas manazilahum. Kamu letakkan kedudukan seseorang itu sesuai dengan kedudukan dia. Jika dia ada keutamaan, maka berikan kelayakan yang sebaiknya kepada orang yang ada keutamaan tadi, dengan tidak merendah-rendahkan, supaya mereka itu dihormati, ya. Dan Nabi sambung lagi, Nabi kata kaum Quraisy adalah pemegang amanah. Barang siapa yang memberontak terhadap mereka, kata perawi Zuhair, aku menyangka Nabi SAW bersabda, Allah akan menelungkupkan wajahnya. Nabi SAW bersabda demikian sebanyak 3 kali. Yakni siapa yang memberontak terhadap pemegang-pemegang amanah tadi, yang terdiri daripada orang-orang Quraisy tadi, Allah telungkupkan wajahnya, yakni dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang kita sebut, khalifah yang 4 semuanya Quraisy, dan Khawarij, ya, yang keluar daripada pemerintahan, yang memberontak, ya, mereka itu semua Allah Ta'ala telungkupkan wajah mereka dalam api neraka Allah, ya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dibunuh oleh seorang Majusi. Sayyidina Uthman dibunuh oleh pengikut kepada Yahudi di Yaman, Abdullah bin Sabah, ya, ajak penduduk Mesir untuk memberontak lawan kepada Sayyidina Uthman. Ya, jadi sebelum zaman Sayyidina Umar itu, pintu-pintu fitnah masih tak banyak yang terbuka. Lepas daripada zaman pemerintahan Umar radhiyallahu anhu, banyak, ya, pintu-pintu fitnah yang terbuka. Boleh kita bacalah dalam sejarah Islam, ya. Khalifah-khalifah pun tidak terlepas mereka itu daripada ancaman-ancaman, ya, dan akhirnya membawa kepada pembunuhan mereka. Hadis yang berikutnya, bab 41, babu man ala jariyataini aw wahidah. Bab pada menyatakan orang yang menanggung 2 orang ataupun seorang anak perempuan. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abdullah ibn Yazid qala hadatsana Harmalah ibn Imran Abu Hafsin At-Tujaibi an Abi Ushanah Al-Ma'afiri an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu 3 banatin wa sabara 'alayhinna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar. Daripada Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ada baginya 3 orang anak perempuan, ya, jadi Nabi sabdakan 3 ni aqallul jama', bilangan yang paling sedikit dalam banyak. Dia kalau nak kira dalam bahasa Arab ni, 1 mufrad, 2 dia panggil musanna, double, kemudian 3 ke atas tu dipanggil jamak. So yang paling sikit dalam banyak adalah nombor 3. Sebab kalau nak sebut dengan bilangan ni susah lah kan. Nanti sekali sebut 3, orang tanya 4, orang tanya 5, orang tanya 6. Dan di sini kita tahu tarajum ataupun bab yang disusun oleh Imam Bukhari ini menunjukkan kefaqihan beliau dalam penyusunan ataupun fiqhul Bukhari. Hadis ni sebut 3. Tapi dalam bab tadi, man ala jariyataini aw wahidah, siapa yang tanggung seorang ataupun 2 orang anak perempuan. So nak bagi tahu, walaupun hadis sebut 3, ya, 2 pun masuk juga, 1 pun masuk juga. Kalau tak, nanti orang yang ada 3 anak perempuan terapung je lah, rasa maknanya aku ada peluang lah. Yang 2 anak perempuan, saya macam mana Rasulullah? Saya 2 orang je, tak dapat 3 lagi. Saya seorang je, macam mana Rasulullah? Saya 4, saya 5. Jadi Nabi sebut yang paling sedikit dalam banyak untuk menunjukkan kebiasaan lah. Kebiasaan yang lebih daripada itu tentu lebih lagi lah. Dan 1 dan 2 pun termasuk sebagaimana tarajum Imam Al-Bukhari. Jadi sabda Nabi SAW,
barang siapa yang baginya 3 orang anak perempuan, ada Allah Ta'ala bagi kurnia pada dia anak perempuan 3 orang, dan dia bersabar terhadap mereka, yakni karenah mereka, dan memberikan mereka pakaian daripada hartanya. Sabar nak didik anak perempuan ni bukan senang. Pakaiannya pun, pakaiannya pun tak macam kita. Orang lelaki kalau selai je, jalan aja dia. Orang perempuan macam-macam. Pakaiannya nak kena dijaga. Auratnya lebih mudah terdedah daripada orang lelaki. Orang lelaki elok-elok aja tutup. Pakai seluar sekeping, baju sekeping, t-shirt ataupun kemeja, dah selesai dah. Orang perempuan kalau buat lebih kurang, tak cukup, tak tutup auratnya. Ya, kalau dah tutup pula, jarang pula. Nak kena ditengok, nak kena dijaga. Dah elok tutup memang penuh, kemudian jarang pun tak jarang, ketat pula, ikut bentuk badan pula. Dah elok, jarang pun tidak, ketat pun tidak, tutup pun sempurna, warnanya pula menarik perhatian lelaki ajnabi. Jadi banyak perkara sebenarnya kalau orang perempuan ni yang nak dijaga. Bukan mudah lah seorang ayah kan nak jaga anak perempuan, karenahnya pula macam-macam. Tapi dengan ini berita gembira lah bagi orang yang jaga amanah ni betul-betul, maka sabda Nabi SAW, mereka akan menjadi pendindingnya daripada api neraka. Anak-anak tu sebab dia sabar membesarkan dia, mendidikkan dia dengan elok. Dan ini sebenarnya bercanggah dengan adat jahiliyah yang pada ketika itu membunuh anak perempuan. Jadi Islam datang mengangkat darjat wanita. Anak-anak ni jangan dibunuh, anak perempuan kamu bela. Kamu bela elok-elok, jaga dia elok-elok, anak-anak ni akan jadi pendinding kamu daripada api neraka Allah. Yang akan jadi hijab kamu. Jadi Nabi SAW nak bagi tahu, bahawa adat jahiliyah yang menganggap anak perempuan ni sebagai satu kesialan adalah satu perkara yang salah. Bahkan datangnya Islam mengangkat darjat wanita di sisi agama. Ada sebab lah kenapa disuruh tutup, kenapa disuruh jaga aurat, kenapa untuk jaga maruah kaum wanita ni. Tidak dipamerkan murah-murah di khalayak ramai. Dia untuk suami dia saja. Bahkan kalau kita jaga anak perempuan ni dengan rasional semata-mata, nescaya takkan ada orang yang nak bela anak perempuan dia. Sebagaimana kata Syekhna Syekh Yusuf Bakhur Al-Hasani hafizahullah taala, kalau seseorang besarkan anak perempuan dia dengan semata-mata logik dan rasional, maka takkan ada orang yang nak besarkan anak perempuan dia. Sebab apa? Dibagi pendidikan elok-elok, dijaga sampai dia besar, akhirnya dia tinggalkan ayah dia, diserahkan kepada seorang lelaki yang tak siapa-siapa, maksudnya orang lain lah, suami dia kan. Apabila dia berkahwin, akad nikah tu, wali tu serah anak perempuan dia kepada suami tu, yang mana apa saja yang diberi sebelum itu sudah diambil alih oleh lelaki lain. Kita kalau bela sesuatu benda yang kita tahu, kita pasti benda tu akan diserah pada orang lain. Kalau benda tu mungkin kita buat lebih kurang lah, aku nak jaga buat apa, benda pun nanti aku kena bagi kat orang lain juga. Tetapi sebenarnya kita jaga anak, kita besarkan anak bukanlah sekadar semata-mata dengan logik dan rasional, tapi di dalamnya juga ada ibadah kita pada Allah Ta'ala, amanah. Kerana anak tadi diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita sebagai amanah. Kalau baiklah anak perempuan kita, sebagaimana kita pada hari ini berada pada kedudukan kita kerana dilahirkan oleh mak kita yang merupakan seorang wanita. Jadi anak perempuan kalau dibela, dididik elok-elok, dia besok jadi mak. Dan bila dia jadi mak, dia akan menyambung legasi, melahirkan orang-orang yang baik sebagaimana mak kita melahirkan kita dan membesarkan kita jadi orang baik dan orang yang hidupnya bagus. Maka kesinambungan itu patut berterusan, berterusan. Dan kita tahulah di sini bahawa yang penting sebenarnya bukanlah yang membezakan lelaki atau perempuan, tapi takwanya. Takwa. Besarkan anak lelaki tidaklah sebesar cabaran membesarkan anak perempuan, walaupun dua-dua ada cabaran dia masing-masing dan kedua-duanya juga amanah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Cumanya kesabaran itu dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penat di dunia besarkan anak perempuan, tahu-tahu bagi pada orang saja, bagi pada suami dia, yang kita harapkan suami dia pula lah sambung apa yang kita jaga anak-anak kita waktu dia kecil sampai dia besar. Wa bihi ilaihi qala hadatsana al-Fadl ibn Dukain qala hadatsana Fitrun an Syurahbil qala sami'tu ibn Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin tudrikuhu ibnatani fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahul jannah. Daripada Syurahbil berkata, aku telah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidaklah seorang muslim yang mempunyai 2 orang anak perempuan lalu dia menjaganya dengan baik, melainkan keduanya akan memasukkannya ke dalam syurga. Jadi anak-anak dijaga dengan baik, dia jadi asbab, salah satu amalan atau perbuatan yang memasukkan kita dalam syurga adalah jaga keluarga kita. Bahkan dalam Quran sebut qu anfusakum wa ahlikum nara. Kamu jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara menjaga ataupun mendidik ni juga, kata ulama, adalah jangan kita terlalu cepat mendewasakan anak kita. Waktu dia kecil-kecil, kena layan dia sebagai budak kecil. Kalau waktu kecil lagi sudah dilayani dia sebagaimana seolah-olah dia dah dewasa, itu akan ada masalah. Jangan bunuh waktu kecil dia. Kan kadang-kadang kita tengok ada orang yang anak dia tadika dah, dia pergi hantar duduk pisah dengan mak ayah dia, duduk tahfiz. Contoh, kecil sangat tu. Anak tu macam tu, dibunuh masa mainnya. 4 pagi dah disuruh ni, tak dibagi main-main. Sebab budak ni, dia belajar dalam bermain. Jadi jangan bunuh waktu kecil dia. Ayah pula dengan mak ni, kadang-kadang dia bentuk anak dia dengan keinginan dia. Dia yang teringin nak daripada kecil apa Quran, tapi dia dah tua langsung tak dapat. Jadi dipaksakan kepada anak dia sampai macam tu sekali. Kita boleh tengok sebenarnya, dididik sambil dia bermain, diperkenalkan dia dan tengok minat dia. Kalau nampak okey, boleh dibimbing. Tapi kalau dibunuh langsung waktu kecil dia, itu salah. Ada ulama kata anak ni main. Kata Syekh Ali Jumaah kan, di masjid, budak berlari-lari di masjid contohnya, itu tak ada masalah. Yang masalahnya bapak budak berlari. Budak memang perangai dia berlari. Bila dia hidup dalam suasana di masjid waktu dia kecil, besar-besar besok kalau hanyut dia ke mana-mana pun dia tahu tempat balik, sebab dia sudah pernah dibawa ke masjid. Tapi kalau kecil-kecil sudah dihalau dia daripada masjid, dia langsung tak kenal masjid, dunianya hanyalah dunia macam anak-anak kita, kerisauan kita sekarang kan, dunia maya saja, penuh dengan game-game saja. Game pula bukan yang aman-aman, yang tenang-tenang, semua main bunuh-bunuh, tembak-tembak. Semuanya memasukkan psikologi buruk kepada anak-anak kita sehingga terbawa-bawa dia di luar. YouTube yang dia tengok pun kita pun tak pantau pun. Entah apa-apa bahasa-bahasa carutan-carutan yang masuk dalam kepala mereka, sehingga dah itulah kehidupannya. Kalau kita dulu tu kecil-kecil, walaupun main baling selipar, main gasing dekat luar masjid, tapi yang kita dengar adalah bacaan Quran, azan daripada Bilal, bacaan-bacaan zikir yang dia ucap. Walaupun dalam keadaan anak main baling selipar dekat luar masjid, tapi yang masuk dalam kepala mereka itu adalah kenangan-kenangan mereka di masjid. Maka orang yang begitu, kalaupun dia hanyut, insya-Allah kata Syekhna akan kembali balik semula dia ke masjid. Tapi orang yang tak pernah ada pengalaman dengan masjid, susah. Dia tak tahu tempat mana nak balik. Kan, dia tak tahu tempat mana nak balik. Kadang tadika dah dihantar tuition kan. Tadika dah dihantar tuition. Kita tengok pun kesian budak tu. Budak tu.
Kalau disuruh ngaji sikit-sikit tu okey lah kan. Pergi hantar ngaji Iqra, bagi boleh baca Quran, itu memang kena dididik lah. Daripada satu sudut yang dia la ifrat wala tafrid kan. Agama kita ni agama sederhana, jangan melampau lah. Jangan melampau sangat dan jangan cuai sangat. Yang cuai sangat pun ada juga, langsung tak dibagi pendidikan agama pada anak-anak, langsung tak dihantar mengaji. Itu satu hal juga. Kan, satu hal pula. Jadi bersederhana sahaja, bersederhana sahaja. Kata ulama, psikologi lah seseorang yang banyak main dengan anak ataupun bergaul dengan anak ni akan jadikan anak tu kasih pada ayah dia bila dah besar. Kalau kita tengok pun sekarang ni, dulu jarang dengar lah, walaupun mungkin ada, tapi sekarang ni dah menjadi-jadi kan, kes sumbang mahram. Kalau kita tengok hadis-hadis Nabi SAW, Nabi suruh didik, Nabi suruh jaga anak perempuan, macam mana kita boleh terfikir yang dulu hanya dalam pepatah sahajalah, haruan makan anak kan. Haruan makan anak ni, sekarang ni bapak-bapak pandang anak perempuan yang patut jadi amanah yang dia besar, yang dia besarkan, yang dia jaga tu, dia boleh pandang anak perempuan dia sendiri dengan pandangan hawa nafsu. Jadi daripada mana sebenarnya datang benda tu? Daripada psikologi tadi. Maksudnya anak tu, ayah tu tadi, dia membesarkan anak dia dalam keadaan, maknanya dia tak bergaul dengan anak dia dengan baik pada waktu anak dia kecil. Maka apabila anak dia tumbuh dewasa, dia pandang anak dia sendiri pun dengan pandangan hawa nafsu. Tapi kalau dia dah bergaul dengan anak dia pada waktu kecil, dengan dia bermain-main dan sebagainya, jadi rasa kasih kepada anak itu akan berbeza. Dia tak akan nampak macam mana dia pandang perempuan lain. Berlaku sumbang mahram tu pasal apa? Sebab dia tak rasa tu anak dia. Macam mana macam-macam sekarang kita dengar kan. Anak mengandungkan anak ayah. Sumbang mahram lah tu. Anak tu tadi tak tahu nak jadi status apa budak tu. Dia anak, dia cucu. Dia pun anak, dia pun cucu. Habis nasab. Orang istilah habis nasab dia. Kan? Rosak nasab dia. Kalau tengok dekat JPN saja, pergilah cari statistik di JPN. Berapa ramai anak tak sah taraf ni. Kita pun cabaran kita, anak kita dah besar, nak kahwinkan anak anak lelaki kita, nak carikan calon isteri dia. Carikan tu satu hal dah lah. Zaman kita ni orang cari sendiri je. Pak carikan untuk anak ni kolot lah. Kolot. Bayangkan macam mana keadaan orang ramai yang kita pun tak pasti. Ya, anak tu tak bersalah. Anak yang membesar tu tidak bersalah. Ya, tapi nasab tu tak cantik lah, nasab keluarga. Itu adalah salah satu daripada perkara yang Nabi SAW suruh jaga. Pilihlah, tunkahul mar'atu li arba'. Dinikahi wanita tu 4 ciri kan. Salah satunya adalah nasabnya. Dipilih, tengok jalur susul keluarganya yang baik-baik. Harapannya supaya nasab akan terus terjaga. Begitulah nasab junjungan besar Nabi SAW. Bersambung terus daripada Rasulullah sampai kepada Adnan, sampai kepada Nabi Ismail, sampailah kepada Nabi Adam AS. Tidak ada satu pun daripada nasab Nabi SAW yang merupakan zina, hasil daripada zina. Semuanya daripada perkahwinan yang sah. Itu tuntutan untuk kita menjaga nasab. Dalam keadaan sekarang lebih-lebih lagi mencabar, kan? Jadi ini adalah bahagian daripada apa yang Nabi SAW sabdakan juga, man la yarham la yurham. Kita dah tua-tua, kita nak harap anak-anak kita jaga kita. Kalau daripada kecil kita pandang dia dengan pandangan yang kasar, yang zalim, tidak ada kasih sayang yang kita beri pada anak-anak, maka sukar untuk kita dapatkan kasih sayang mereka bila kita dah tua. Man la yarham la yurham, kata Nabi. Siapa yang tak memberi kasih sayang, maka dia tidak diberi kasih sayang. Susah nak harap sesuatu yang kita tak pernah beri, kan? Jadi kata ulama, baik anak perempuan ni baiklah seluruh dunia, kerana mereka adalah penyebab baiknya lelaki-lelaki
yang berada bersama mereka. Dua penasihat lelaki kan yang memainkan peranan penting dalam keputusan yang akan dibuat oleh seorang lelaki. Yang pertama adalah isterinya, yang kedua adalah rakannya. Dua orang lelaki, dia dengar cakap kawan dia, dua ni penasihat utama hidup seorang lelaki. Dan juga yang akan menyebabkan dia jadi baik, kawan dia. Yang akan menyebabkan dia jadi baik, isteri dia. Itu kekuatan seorang lelaki, dua orang penasihat tadi. Jadi kena jaga anak. Ini kadang-kadang kita pun seriau tengok orang sekarang. Anak perempuannya tu dia boleh pesan pula bagi dekat power dia kan. Power dia kendong anak perempuan dia. Pesan tolong tengok-tengokkan anak makcik ya. Dia tengok sungguh lah kawan tu. Luar dalam dia tengoknya, atas bawah depan belakang. Diberi pula izin lelaki macam tu entah ke mana-mana. Dia sukar nak kawal anak-anak perempuan. Jadi sebab tu Nabi SAW bagi satu galakkan kepada kita, amanah ini jika ditunaikan betul-betul, dia dapat jadi penyebab kita masuk neraka, penyebab kita masuk syurga, dan menjadi pendinding kita daripada api neraka. Sebab syurga ni mahal tuan-tuan. Nak masuk dia bukan dengan semudah-mudah. Jadi kena ada pengorbanan dulu di dunia ni. Antara pengorbanannya bela anak, besarkan anak, bagi tarbiyah pada anak elok-elok, kurniakan didik agama pada dia dengan baik. Nanti insya-Allah dia akan jadi anak soleh-solehah. Kita pun dapat bahagian daripada doa mereka. Hatta daripada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh mereka pun kita akan dapat pahala sahamnya. Okey. Wabihi ilaihi qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Sa'id ibn Zaid qala hadatsani Ali ibn Zaid qala hadatsani Muhammad ibn al-Munkadir anna Jabir ibn Abdullah haddatsahum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu thalathu banatin yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahul jannah albattah. Faqala rajulun min ba'dil qaum wa thintain ya Rasulullah, qala wa thintain. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ada baginya 3 orang anak perempuan, dia melindungi mereka, mencukupkan keperluan mereka, menyayangi mereka, maka wajiblah baginya syurga. Macam kita sebut tadilah kerana pengorbanan, kesusahan yang kita hadapi itu diganjar dengan balasan di syurga. Lalu telah berkata seorang lelaki daripada orang ramai yang hadir. Ni mesti ada punyalah orang yang jenis macam ni kan, literal. Bila dia dengar Nabi sebut 3, trigger dia. Kalau 2 orang macam mana Rasulullah? Sekiranya 2 orang bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan juga 2 orang. 2 orang pun masuklah. Kan disebut 3 tu kebiasaannya bila ramai ni lebih mencabar untuk kita pelihara, untuk kita jaga. Jadi hadis ini rasa dekat sangat dengan diri saya sendirilah, sebab memang anak saya 3 orang perempuan. Allah Ta'ala kurniakan 3 orang perempuan, seorang lelaki. Kan itu pun mencabar jugalah. Jadi dibekalkan mereka itu dengan bekalan sekurang-kurangnya, sebab kita pun pastilah bahawa anak-anak kita bukan 24 jam akan berada di depan mata kita. Jadi apabila kita bekalkan mereka dengan ilmu-ilmu kehidupan, jangan lupalah bekalkan mereka dengan ilmu kehidupan. Pesan-pesan tu penting. Kan selalu orang sebut, terutama dalam untuk jaga diri dan maruah orang-orang perempuan ni kan, kalau ada lelaki bergurau-gurau benda-benda yang ke arah tak elok, tahu kena ajar dia supaya dia dapat tepis dan tapis. Kan orang lelaki sebut kamu macam ni ada kawan-kawan lelaki nak main peluk-peluk lah, apalah. Kat sekolah sekarang macam-macam. Orang terdedah dengan macam-macam benda. Pergi sekolah dengan kawan-kawan sekelas pun dia bawa bergurau, sebut-sebut, cuba nak sentuh private part. Itu semua gangguan-gangguan seksual yang kita kena ajar anak-anak kita. Kalau ada orang buat macam ni, ini jahat, ini tak boleh, ini itu ini. Jadi kena di pesan daripada awal. Dia kadang-kadang kita pesan, budak-budak dia absorb lah. Kan dia absorb. Macam saya cakap pada anak saya,
Ni tak boleh ni pegang pegang punggung orang perempuan ni, tak boleh. Kan cakap pada anak lelaki saya. Time isteri saya basuh berak anak yang kecil, baby tu, dia berjalan lah sebenarnya. Dia tanya, tu Umi pegang punggung adik. Kita pesan tu untuk keadaan di luar. Jadi maknanya dia ingat, daripada satu sudut dia ingat pesan kita tu. Yang tu, yang ini adik, Umi memang kena basuh, dia tak boleh urus diri lagi. Yang ini kamu kalau dengan kawan-kawan apa semua. Jadi bila datang pertanyaan macam tu, maknanya dia berjalan. Pesan kita tu, satu ketika dulu kita pun lupa, kita kadang-kadang pernah pesan, tapi kena dipesan supaya mereka alert dan mereka tahu, ya. Dan anak-anak ni kena dibekalkan lah, ya, dengan ilmu survival dalam kehidupan. Kalau orang lelaki kena ajar dia sikit lah jadi lelaki, kan. Kalau orang perempuan kena diajar jugalah kemahiran dia dengan perempuan. Orang Minang dulu dia ada adat, dia nak keluar kampung merantau, orang lelaki kena belajar silat, ilmu pertahanan diri, dan juga dia dapat mempertahankan perempuan. Dan orang perempuan kena pandai masak rendang. Masak rendang tok, maknanya ilmu kehidupan lah, kan. Maksudnya bukan rendang lah, kena pandai masak lah, tak semestinya rendang lah, kan. Selagi goreng telur pun tanya macam mana nak pecahkan telur, kan, jenuh. Ada yang tanya masak Maggi pun tak tahu masak Maggi macam mana, kan. Itu jenuh lah hidupnya dengan dipenuhi, mana taknya dekat rumah bibik 16 orang, bibik lagi ramai daripada anak 2 orang je, bibik 16. Jadi semuanya dibuat sampai dia tak ada kemahiran untuk hidup. Terutama anak perempuan lah. Anak perempuan kalau besar mana pun pangkat dia CEO, balik ke rumah dia kena masuk dapur juga, ya, kena masak juga sikit untuk anak-anak dia, bagi air tangan pada anak-anak dia, ya, untuk untuk buang ego tadi, ya, dengan anak-anak. Kita besarkan anak-anak, tidak membesarkan mereka dengan ego. Jadi diajar dengan kemahiran. Kita pun macam itulah, anak-anak dulu, mak ayah kita dulu pun kita boleh start buat kerja sikit, mak ayah kita minta tolong, kan. Mula pandai angkat kain, angkat ampaian, dah ada tinggi sikit boleh capai kain, mak pergi suruh, petang gerang pergi kutip tu, mak dah sidai tadi, pergi angkat kain dekat ampaian. Yang dah boleh start basuh pinggan, basuh cawan, dia ajar basuh pinggan, basuh cawan. Mula-mula tu macam tu lah, suruh dia basuh pinggan, sungguh pinggan saja, mangkuk dia tinggal, cawan dia tinggal, sudu dia tinggal, garpu dia tak basuh. Maksud basuh pinggan tu semua yang ada dalam sinki lah. Kau pun sama je perangai dengan bapak kau, bapak pula kena, kan. Jadi masalah juga. Itulah dia yang kita dapat bincangkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan taufik, kurniakan kebaikan pada kita, dipelihara, ya, ahli keluarga kita, terutama dalam fitnah-fitnah akhir zaman yang banyak ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara daripada segala fitnah yang zahir, daripada yang batin, ya, dan juga untuk kita dijadikan, diberi bimbingan untuk kita tunaikan amanah kita, apa saja yang Allah bagi pada kita, daripada harta, daripada anak-anak, ya, daripada ahli keluarga, daripada kerja-kerja kita, dan apa sahaja yang diberi sebagai amanah, untuk sentiasa dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa azza wa jal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.